Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada semua. Selamat datang kepada semua penonton live Facebook Momen Buku ke segmen #MyBookTime. Okay, sebelum tu nak tanya respon semua. Macam mana suara saya? Video saya okey ke? Clear tak? Okay, cuba kalau clear, tulis dekat ruangan komen. Saya bijak, saya hebat. Okay, cuba tulis. Okay, clear maksudnya. Syarah Syamimi, saya bijak, saya hebat. Okay, yang lain macam mana? Moderator bijak, moderator hebat. Amin insyaAllah. Okay. Okay, insyaAllah. So, sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain sekejap, boleh pakat-pakat tag dan share kawan-kawan yang lain. Biar lebih ramai lagi masuk dalam live kita malam ni. Sebab topik yang kita bicarakan tentang malam ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting untuk kita semua. Okay, lebih-lebih lagi disampaikan oleh saudari Saadah yang bukan kalang-kalang lagi. Okay, Saadah apa khabar? Saadah ada ke? Okey ke? Okey, hai, Assalamualaikum. Kawalah Kaifi. Okey, jelas tak? Okey, jelas, Alhamdulillah. Jelas, jelas. Okey, jelas, Alhamdulillah. Saya tak boleh nak komen tapi saya Okey, Alhamdulillah. nak Okey. sabar jugalah. Saya nak jaga dalam panel bijak, panel hebat. Tak adalah. Semua penonton bijak dan hebat, InsyaAllah, insyaAllah. amin. InsyaAllah kita semua hebat, kita semua bijak insyaAllah. Okey, Ainar Dani Rozi, saya bijak, saya hebat. Okey, kita nak mula terus ke nak tunggu sekejap? Saadah. Saya follow je. Saya okey. Saya follow moderator yang bijak dan moderator yang hebat. Allah, amin. Okey, so okey, kita tunggu sekejap lagi. Saya nampak Kak Alia Mio. Okey, Kak Alia Mio, Kamalia Kaipin, Gila Rasik. Kak Alia akan cuba komen kalian semua dari mana? Cuba komen korang semua dari mana? Kubekie, okay. Akib Al-Fadak. Okay, yang lain dari mana? Macam clear. Hai Kak Dalia. Okay, Mas Rahman dari Selangor. Hai Kak Dalia. 17. Saya ada beberapa orang yang saya kenal dekat sini. Okay, boleh pakat-pakat tag sikit lagi supaya lebih ramai lagi. Sekarang ada 17. Kok Lanas, Hutan Queen. Wah. Keningau Sabah. Wow. Sabah apa? Kamalia. Datang. Masya Allah, jauh datang. Support member ni, bagus. Okay. Okay, so kita boleh mula Saadah? InsyaAllah? InsyaAllah. Okay. Okay, so sekali lagi, untuk memberkati kita punya live pada malam ni, asal kalau kita buka dulu dengan Al-Furqan Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekali lagi saya perkenalkan diri dulu. InsyaAllah malam ni saya Masih Rahmati Mama Amin selaku moderator pada malam ini akan menemanilah panel kita, saudari Saadah binti Ahmad Suhaim. So sebelum kita pergi lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita kenal dulu siapa adik di sebelah saya ni. Nampak bukan kalang-kalang So saya persilakan kepada panel saudari Saadah untuk memperkenalkan sedikit
tentang diri ataupun latar belakang pendidikan. Dipersilakan. Okey, baiklah, terima kasih Kak Masira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka tak roof. Okey, nama diberi Nurul Saadah binti Ahmad Sihim, boleh panggil Saadah. Panggilan mesra boleh panggil Odah lah kan. Saya bahasakan diri saya Odah lah kan. Saya berumur 25 tahun. Alhamdulillah baru saja menamatkan pengajian dalam diploma pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Politek Mara Kota Baru, Kelantan je. Maksudnya saya pernah lah menjadi rakyat Kelantan selama 3 tahun walaupun sekarang saya dah menetap di Selangor. Maaflah deh orang Kelantan deh. Dah balik Selangor lah, jadi korang Selangor kita. Saya dari KPTM Kota Baru, Putri. Putri ni junior lah, nursing. Okay, bawa geng. Sorry lah ya. Okay. Jadi selain itulah saya cek disclaimer lah. Bukan disclaimer, saya claim awal-awal lah. Saya juga seorang pesakit lah. Pesakit bipolar ke MDD with childhood trauma lah. Saya ada childhood ke trauma history. Jadinya kenapa dengan faktor latar belakang tu dia membawa kepada saya membeli buku ni dan menolak saya lah untuk berkongsi tentang buku ini kepada masyarakat. Sebab saya rasa betapa banyaknya perkara yang saya rasa saya tak tahu dan menjadi lebih tahu selepas saya membaca buku psikologi si kecil ni. Okay, itu saja daripada saya lah. Tak boleh lebih-lebih kena ni, nanti ada yang minta PM tak nombor Allah. Tak apa. Allah. Saya pulangkan mic kepada terima kasih Saadah. Alright, terima kasih Saadah. Dan satu fakta untuk semua penonton, saya dengan Saadah merupakan satu rakan universiti masa dekat Al-Azhar dulu. Dan Saadah ni junior yang sangat baik. Okay, so kita terus kepada slot My Book Time. InsyaAllah malam ni kita akan bicarakan satu topik psikologi yang saya kira semakin banyak diketengahkan kepada masyarakat kita oleh pakar-pakar psikiatri. Sebab kalau dulu kita jarang dengar tentang psikologi kan. Sebabnya ada stigma masyarakat mengatakan orang yang ada masalah psikologi ni orang yang ada masalah mental, orang yang gila. So ramai pesakit psikiatri ni takut untuk berjumpa dengan pakar. So benda tu dia jadi tersorok masalah-masalah ni. So hari ni kita nak bicarakan tentang buku Psikologi Si Kecil karangan Dr. Rozan Nizam Zakaria. Buku ni baru je sampai kat rumah saya. Baru je order. Okay. So buku ni ditulis oleh Dr. Rozan Nizam Zakaria yang merupakan seorang pakar psikiatri. Okay. So untuk awal-awal ni saya nak mungkin panel boleh terangkan kepada kita semua. Okay, Saadah. Kejap. Pengisi hilang. Okay. Dia ada masalah connection. So kita tunggu sekejap. Terlanggar. Okay. I'm back. Okay, you're back. Alright. So untuk awal-awal ni mungkin panel boleh ceritakan kepada kita semua serba sedikit pengenalan ringkas tentang buku Psikologi Si Kecil ni. Membicarakan tentang apa. Okay, dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, banyak kali bagi salam. Okay, selamat malam lah kepada semua. Okay, pertama sekali terima kasih kepada Momen Butara sebab memberi ruang dan peluang lah untuk mengetengahkan buku ni. Okay, yang pertamanya buku Psikologi Si Kecil ni saya keluarkan kan. Buku Psikologi Si Kecil, tulisan karya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Okay, kita kenal dulu siapa penulis dia. Dr. Rozan Nizam Zakaria ni merupakan seorang pakar psikiatri dan penolong profesor di Jabatan Psikiatri Universiti Islam Antarabangsa. Dan beliau sangat banyak dan sangat rajin lah untuk ketengahkan tentang kesedaran dan ilmu tentang kesihatan mental dan juga psikologi di laman sosial beliau, which is dekat Facebook, Twitter, Instagram, sangat-sangat aktif dan saya sangat syurkan lah untuk kalian follow beliau untuk dapatkan update terkini lah tentang apa-apa maklumat yang berkaitan dengan psikologi maupun kesihatan mental tu sendiri. Okay, dalam Psikologi Si Kecil ni, okay, first impression masa saya beli buku Psikologi Si Kecil ni, first impression tak ada impression lah, macam saya tak tahu nak expect apa. Tapi dia menarik sebab saya rasa buku Psikologi Si Kecil ni sangat dekat dengan diri saya, jadi saya beli. Tapi saya tak tahu nak expect apa.
Tapi bila saya baca buku psikologi si kecil ni, saya rasa it beyond, dia lebih, saya dapat lebih daripada apa yang saya rasa saya nak cari. Jawapan yang saya nak cari lah daripada buku ni. Macam tu. Okay, buku ni ada 50 bab. Dengar macam banyak 50 bab. Tapi sebenarnya bagi saya selepas saya baca buku ni, saya boleh concludekan yang walaupun 50 bab, tapi sebenarnya dia tak cukup. Dia hadiah dia dan dia tak cukup satu. Dan saya rasa macam ya Allah, banyaknya ilmu keibubapaan dan psikologi kanak-kanak tu yang aku tak tahu. Sebab walaupun saya ni graduan pendidikan awal kanak-kanak kan, nama pun pendidikan awal kanak-kanak, kita rasa macam wah 3 tahun aku dah belajar kan. Tapi bila saya baca buku ni, saya rasa macam kenapa semua ni macam tak ada dalam silibus aku. Saya rasa macam buku ni patut dijadikan satu buku dalam buku teks kan dekat college tu kan. Jadi saya macam wah, this is so mind blowing lah kan. Lepas tu bila dia more kepada praktikal lah kan, bukan teori. Betul tak? Betul, dia more kepada praktikal dan teori. Lagi satu, sebab apa buku psikologi si kecil ni, dia punya plot, bab dan penceritaan tu dia cara penulisan Dr. Rozanizam dia, Dr. Rozanizam ni, dia bawa kisah-kisah yang sangat related, berkaitan dengan ibu bapa, sangat berkaitan dengan kanak-kanak, sangat berkaitan dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan. Bila dia ketengahkan cerita, lepas tu dia ketengahkan sudut pandangan dia daripada, dia adunan sudut pandangan daripada seorang psikiatris dan seorang bapa. Dia adunan dua tu. Sebab saya baca buku ni, saya tak rasa macam baca buku teks psikologi tau. Saya tak rasa macam tu. Dan saya tak rasa juga yang macam seorang buku yang macam jadi macam luahan ayah yang cerita nak mengadu pasal anak. Tak juga. Dia adunan yang cantik lah antara pandangan seorang psikiatris dengan pandangan seorang ibu bapa, seorang bapa. Kemudian dia adunkan bersama, dia tambah sekali dengan kisah dia. Lepas tu dia hadirkan pesanan dan cerita, and then di sebalik pesanan dan cerita, dalam cerita tu dia hadirkan teknik penyelesaian. Dia banyak bagi tips-tips lah. Ending dia tu memang okay, bila dia berlaku ni apa kita patut buat. Okay, dia bercakap okay, berlaku benda ni. Lepas tu diterangkan apa di sebalik yang kita berlaku tu. Kemudian dia bagi teknik penyelesaian. Which is 3 in 1 lah. Memang best lah. Kita belajar based on case study lah kan. Dia macam case study. So kita boleh ambil tips macam mana kita nak handle situation tersebut. Betul tak? Betul. Contoh kalau macam anak yang hyperactive, macam mana kita nak tackle anak kecil ni. Ataupun macam mana kalau budak ni bertanya banyak. Macam mana kita nak handle lah Betul, ada bab tanya banyak tu ada. Memang dia explain kalau budak tanya banyak ni kenapa sebenarnya. Macam ya Allah annoying yang kita rasa banyaknya tanya. Aku dah cakap A, dia tanya lagi A. So di sebalik dia tanya banyak tu kenapa, dan dia bagi tahu okay kalau anak tanya banyak kita nak buat apa. So kita rasa macam wow, this is memang jawapan kepada okay aku kena buat ni. And then yang bestnya sebabnya psikologi si kecil ni dia ditulis oleh seorang psikiatris tau. Bila psikiatris, dia ada ilmu psikologi tu, which is dia ada ilmu, memang ada ilmu psikologi tu. So kita tahu benda tu valid dan ada kajian. So kita bila kita baca tu kita memang yakin lah. Jadi teori and practical, dan dia bukan macam, okay sometimes kalau Kak Masih dah perasan lah, kalau ilmu keibubapaan atau ilmu yang melibatkan psikologi si kecil ni, selalunya kita cari melalui Telegram, Facebook, ataupun kita hadir talk-talk yang macam seminar yang mana-mana individu lah atau entiti yang nak ketengahkan kan. Tapi yang bila kita baca macam dalam buku ni memang best lah. Memang bila dia semua kena dapatkan dan saya kira semua orang wajib beli buku ni. Sebabnya baru baca satu bab pendahuluan pun kita dah rasa macam seolah-olah Dr. Rozanizam bercakap dengan kita, bercerita dengan kita. So teknik penceritaan dalam buku ni dia sangat menarik lah, dan dia tak boring, ataupun kita kata okay so kalau kita berdepan dengan situasi ni kita tahu nak buat apa. Okay, tu secara ringkas lah, kalau nak detail boleh beli dan baca, okay? Betul. Alright. Kita baru baca Saada. Nampak macam tu. Okay, dia baru satu bab tapi sangat menarik lah, semua kena dapatkan buku tersebut. Okay, so terima kasih kepada Saada. Mungkin kita semua
siapa yang kena beli buku ni ataupun siapa yang kena baca buku ni dan kenapa kita kena baca buku ni sebenarnya. Adakah ibu bapa sahaja yang kena beli? Adakah cikgu sahaja yang kena beli? Okay, so kita serahkan kepada Saadah untuk berkongsi sedikit daripada beberapa perspektif yang berbeza. Silakan. Okay. Sebelum tu saya nak bawa kalian semua macam penonton semua. Saya nak ajak kalian untuk rephrase balik perkataan buku ni, psikologi dengan si kecil. Okay, kalau kita tengok tajuk dia, kita nampak psikologi si kecil. Kita nampak si kecil tu mungkin kita nampak hanya dah budak-budak kan. Tapi sukalah untuk saya rephrase dan rephrase makna dia. Kalau seperti yang makna di sebalik psikologi tu sendiri samalah. Which is psikologi is equal to kajian tingkah laku, emosi dan pemikiran manusia. Okay, kalau si kecil, okay, dia ada boleh define dua benda lah. Satu ialah anak-anak lah. Kalau mengikut buku ni, apa yang saya nampak, anak-anak yang dimasukkan tu daripada kecil sampai dah remaja. Okay, yang kedua ialah seseorang, saya suka lah untuk define psikologi si kecil tu, ialah seseorang yang masih memerlukan bimbingan, didikan, tunjuk ajar dan selagi mana dia seorang yang masih memerlukan bimbingan, didikan dan tunjuk ajar, itulah si kecil. Tidak kira umur dia berapa. Dia tak semestinya anak kecil. Yes, dia tak semestinya anak kecil. So macam mana kita nak dia dengan someone yang guide walaupun dia orang besar, macam mana? Menggunakan buku psikologi si kecil ni. Okay, yang pertama, kita masuk yang pertama kan. Yang pertama, of course kan, buku ni pun nama dia panduan untuk anak-anak, untuk ibu bapa kan. Yang pertama ialah ibu bapa lah, sebab ibu bapa lah yang ada anak-anak kan. Okay, melalui ibu bapa ni memang one of point lah yang saya sangat suka lah untuk ketengahkan. Bila dia menerangkan tentang apa asas yang ibu bapa kena ada dan berikan kepada anak untuk pastikan anak tu rasa seronok dengan mak ayah dia. Rasa seronok dengan keluarga, rasa seronok dengan diri dia. Macam tu. So antara poin yang saya suka lah ada 4S, iaitu safe, terus dengan secure. Bila dia rasa diri dia selamat. Yang kedua, bila dia rasa diri dia dilihat. Yang ketiga, dia rasa soothing. Soothing ni maksudnya soothing. Keempat ialah secure. Maksudnya dia rasa apa dia? Kak Mas? 4S. 4S lah. Apa yang first tadi? Belum safe apa? Safe. Rasa selamat. Safe. Okay. Safe, secure. Okay, dalam kitaran 4S ni, bila anak-anak tu dia rasa selamat, rasa dilihat oleh ibu bapa dia, boleh dah rasa secure dengan ibu bapa dia. So di sinilah permulaan kepada pembentukan dan pembangunan emosi, intelektual dan semua tahap perkembangan tu secara sihat. Sebabnya kalau perasan, kalau kenapa bila anak lahir, dia terus menangis. Tapi bila mak dia dah cup anak tu, bila mak dia bagi dia susu, bila anak tu, kalau macam budak takut dia mesti cari mak dia kan. Sebab apa? Sebab dia nak rasa selamat tu, dia nak rasa secure tu. Sebab itu memang ialah fitrah dan asas diri dia, macam tu. Jadi another thing lah yang saya rasa sangat terkesan dengan buku ni, bila dia kata ibu bapa ni sifat secara keseluruhan kan, dia cerita tentang sifat kanak-kanak ni, sifat dia suka meneroka, suka bermain, suka meneroka kan. Jadi peranan ibu bapa tu untuk menjadi pengkalan kepada anak-anak tu, which is dunia ni tempat anak-anak meneroka. Tapi bila contohlah kalau kita bagi anak kebebasan untuk bermain, tapi at some point mesti dia nak balik rumah juga. Kenapa balik rumah? Sebab kat rumah tu lah tempat dia berehat, tempat dia rasa selamat, tempat dia rasa macam recharge diri dia. Itulah peranan ibu bapa kan, macam tu. Okay, tu dari segi sudut ibu bapa lah. Memang kalau dalam teori keibubapaan, ada one of it ialah kita kalau Kak Masira perasan kan, ilmu ibu bapa, keibubapaan, dia satu ilmu yang
Pernah tak macam daripada kecil lah, setakat akak 25 tahun akak hidup ni kan, pernah tak akak macam dapat satu ilmu keibubapaan yang memang khusus? Tak ada kan? Kalau perasan, kita belajar untuk jadi ibu bapa mengikut trend, ikutan, keturunan atau mengikut norma masyarakat. Which is tak ada, kita tak pernah sebenarnya dapat ilmu Manual. yang betul-betul lah, manual panduan menjadi ibu bapa tu betul-betul. Tak pun, ataupun kita kalau orang yang nak develop jadi mak ayah tu pun dia ambil inisiatif dia sendiri lah untuk cari ilmu kan. Tak pun kalau anak tu ada isu baru cari jalan penyelesaian, baru cari ilmu-ilmu nak cari nak atasi. Kalau tak dia tak cari pun ilmu keibubapaan tu. Tapi dia sangat penting lah yang sebenarnya kan. Okay, yang kedua Semua pengalaman dia daripada mak-mak dia. Betul, dia belajar daripada mak-mak. Tapi kita bukan nak cakap yang cara mak-mak kita salah. Kita bukan nak cakap cara mak-mak kita salah atau cara sesiapa salah ke betul ke tak. Sebab apa yang saya faham daripada buku ni, dia cakap tentang tidak ada betul atau salah dalam mendidik anak-anak. Dia tidak ada betul atau salah. Tapi ia ialah satu perjalanan yang berpanjangan lah. Cara bagi si anak dididik tu berbeza. Cara didik anak pun berbeza mengikut personality dia, mengikut karakter dia, mengikut tahap umur. Dia ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak tu. Tapi walaupun tak ada betul atau salah, tapi dengan kehadiran psikologi ni dia ialah panduan tau. Macam okey lah kalau kita lah kan Kak Masira, kalau kita nak jadi pendakwah lah contoh kan, kita jadi pendakwah, mesti kita ada uslub dakwah, betul tak? Uslub dakwah tu, daripada uslub dakwah tu kita belajar cara nak approach madu'u, betul tak? Macam tu lah juga, kalau kita nak jaga anak-anak, kita gunakan psikologi si kecil ni sebagai uslub dakwah tu untuk mendekati anak-anak kita. Sebab anak-anak kita tu ibarat madu'u kita. Betul. Macam tu. Sebab okey lah Kak Masira, kalau akan approach madu'u, tak ada 7 manual yang uslub dakwah tu, akak rasa akak boleh tak macam tahu nak tackle madu'u macam mana? Tak, dia maybe dia boleh macam cuba-cuba, aku cuba cara ni kot, dia macam ikut rentak sendiri, sedangkan kita ada panduan yang khusus sebenarnya kan? Ya. Okey, cakap pasal cuba-cuba, dalam buku ni pun Dr. Rozina Nizam ada kata tau, dia kata masa depan kehidupan anak-anak ni bukannya untuk try and error. Sebab apa? Betul. Dia bukan untuk try and error lah, dia ada cakap tentang tu, macam kehidupan anak kita dia bukan untuk dicuba-cuba. Sedangkan itulah betul lah Kak Masira, sebab sebenarnya kita ada manual macam mana nak guide anak kita, nak faham, nak bentuk anak kita tu. Tapi so why not kita gunakan benda yang dah ada ni sebagai guideline ni, macam mana kita nak guna cara yang betul untuk elakkan kesan yang sebaliknya. Sebab apa? Ni saya relate lah kan dengan pendidikan awal kanak terus lah kan. Okay, kalau baseline saya belajar saya relate terus. Okay, dalam pendidikan awal kanak-kanak kami macam diajar lah macam first 6 years of education, bukan education, first 6 years life of childhood tu, 6 tahun pertama kanak-kanak tu, dia sangat penting sebab apa masa tu lah 90% otak dia sangat cepat tau untuk absorb semua benda. Masa tu kanak-kanak dia absorb semua benda. Tapi bayangkan masa 6 tahun pertama tu, siapa orang pertama yang dia kenal? Ibu bapa, betul tak? Orang pertama ialah ibu bapa. Second, keluarga dia, adik-beradik. Ketiga barulah kalau dia pergi tadika, barulah dia macam expose luas sikit lah kan. Tapi first sekali ibu bapa. Jadi first 6 year tu, dalam first 6 year tu, kat situlah 6 tu, kalau ada teori-teori dalam pendidikan kanak-kanak ni, kalau tahun pertama tu apa kesan dia bila masa besar? Kalau tak diberi ni apa kesan dia? Kalau tak diberi ni apa kesan dia? Kita orang belajar tau benda tu. Ada teori lah kalau masa daripada umur cara dia berbeza tak? Yes, setiap stage tu ada cara pendekatan yang berbeza dan setiap stage tu ada impak dia pada masa besar yang berbeza. Macam tu. Okay. Itu daripada sudut PAKK. Jadi bila ibu bapa tapi bila macam cakap, kejap saya lost word sikit. Tadi kat mana Kak Masira? Setiap anak tu berbeza ikut stage, ikut umur. Setiap umur dia ada apa yang dia perlu, apa yang dia tak perlu mungkin. Yes, ada anak tu ada apa yang dia perlu dan tidak perlulah. Okay, macam ni. Okay, 6 tahun pertama tu dia sangat penting. Sampai saya relate terus lah kan. Okay, bila saya relate terus,
Bila bila dia macam 6 tahun pertama tu macam footprint. Dia macam footprint. Okay. Footprint. So macam mana apa yang diperkenalkan pada 6 tahun pertama tu, itulah yang akan menjadi sudut pandang dia kepada apa yang dia nampak pada masa besar. Daripada segi hubungan, dari segi tentang kehidupan, tentang dunia, tentang apa lagi, tentang akhirat ke, tentang anything. So that's why lah kalau kita nak kenalkan apa-apa dekat anak, memang sangat penting start daripada 6 tahun pertama tu. Kalau contohlah orang kata kan, orang kata nak anak-anak pandai, dia bagi masa umur darjah sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Tapi sebenarnya kalau nak anak-anak bijak, nak anak pandai dari segi aspek apa pun pada 6 tahun pertama tu. Sebab masa tu lah macam dah 90% perkembangan otak tu sangat tinggi masa 6 tahun pertama tu. So that's why it's very important. 6 tahun pertama dia senang, dia macam sponge lah kan. Yes. Semua benda dia boleh serap dengan cepat. Serap je. Yes. Macam sponge. Dia terima je. Lepas tu kanak-kanak kan intelektual dia kan tak matang lagi. So kan bila dia serap, dia tak tapis tau. Dia tak tapis. Dia serap, dia simpan. Sebab dia tak tahu mana salah. Yes, dia tak tahu mana satu salah, dia tak tahu nak nilai, dia tak tahu nak timbang tara. So anything, kalau apa yang kita bagi ke anak kita masa 6 tahun pertama tu, memang itulah yang akan dia serap lah. Okay, lagi satu, masa kita kecil, so macam pernah dengar tak Minda separuh sedar dengan separuh sedar? Separuh sedar dengan separuh sedar? Yes, Minda separuh sedar dengan sedar. So on that time, kita banyak guna Minda separuh sedar. So that's why lah dia banyak jadi underlying. Macam kita banyak tersimpan underlying lah masa kita kecil tu. Okay, ni dah jauh sikit. Okay, dah plus. Kita back to track. Okay, tu dari sudut pernikahan kanak-kanak lah. Tapi macam the second person lah yang kena baca buku ni ialah guru dan juga pelajar pendidikan awal kanak-kanak tu sendiri. Okay, kenapa saya cakap tu macam tu? Sebabnya jujur lah bila saya baca buku ni, saya rasa macam saya tak belajar pun. Semua ni dalam PAKK tu. Okay, saya belajar. 3 tahun tu macam tak ada lah benda ni. Tak ada. Dia ada tapi sikit lah, 10% lah. Jujur theoretical lah kan, theoretical. Sebabnya buku ni memang buku yang bersifat praktikal. Dan mungkin lah masa kita orang belajar PAKK tu, it's more to pendidikan lah. Dia psikologi, subjek psikologi tu ada, tapi general psikologi. Satu je lah subjek dia. Maksudnya tak detail. Tak detail, yes. Mungkin kalau dibawa ke macam case, banyak case mungkin kita boleh relate sikit kan. So kita boleh kembangkan lagi benda tu. Yes. Maybe sebab dia dalam bentuk teori, so kita sekat sikit lah. So kalau macam dalam buku ni, dia bagi based on case kan, case study ataupun situasi-situasi yang berlaku kepada doktor dekat klinik doktor. So kita nampak sikit benda tu macam benda tu berlaku dalam reality. Mungkin berlaku dekat anak-anak kita, anak-anak saudara ataupun anak-anak murid kan. So kita boleh nampak benda tu lebih jelas dan lebih senang untuk kita faham dan apply. Betul tak? Betul, sangat betul. Alright. So tu dari sudut untuk ibu bapa dengan pendidik kan, ataupun saya dah kata pelajar PAKK. Okay, so kalau macam dari sudut dia sama ke kalau macam untuk seorang guru pendidik, sekolah rendah ke, adakah buku psikologi si kecil ni membantu juga cikgu-cikgu ataupun macam mana dia daripada topik, ada tak topik yang macam membantu juga cikgu-cikgu ni? Ada, memang sangat ada. Okay. Tapi untuk cikgu-cikgu, dia punya bab dia banyak counter dekat bahagian belakang. Sebab dia memang ada one of it, dia ada cakap tentang macam mana nak counter macam ni. Antara topik dia kan, saya perasan, bukan saya perasan, saya baca dah. Antara dia bukannya sekadar anak murid yang normal. Anak murid yang tak normal pun boleh tolong. Okay, contohlah bila kita dah ajar anak-anak, kita nampak dia lambat pembelajaran, dia hyperaktif atau dia ada ADHD ataupun dia tak nak bercakap masa dalam kelas ataupun anak-anak murid yang tiba-tiba dia nakal kan, kita istilahkan, kita suka pandang dia as nakal kan.
Dia tak mendengar kata. And then macam mana nak counter anak murid ni masa awal persekolahan pun ada juga Dr. Rozan Nizam cover dalam ni. Jadi benda tu adalah disebut untuk guru-guru juga. Macam mana nak so dia macam macam mana nak bantu anak murid express diorang punya emosi, nak hilangkan stres diorang. Lepas tu macam mana nak, contohlah macam tajuk emosi tu macam mana, sebab sini kalau dekat sekolah apa yang saya perasan sebab saya kan baru masuk sekolah juga, apa yang saya perasan kita kat sekolah kita banyak nak mendisiplinkan anak-anak untuk follow apa yang kita cakap sampai satu tahap diorang tak berani pula cakap dengan kita. Itu benda yang saya nampak lah selalunya orang buat. Tapi apa yang menariknya macam Dr. Rozan Nizam ni dia membuatkan saya sedar balik macam kita kena bagi anak-anak tu ruang untuk mengekspresikan diri diorang dan emosi diorang tanpa diorang takut macam tu. Sebab sebenarnya anak-anak ni diorang diorang masih kecil diorang lagi dah tak kenal emosi diorang tau. Susah nak recognize emosi sendiri. Tapi diorang rasa tak best, diorang rasa tak senang. So sangat penting lah untuk kita bagi ruang diorang nak meluahkan, nak bagi tahu yang diorang ni sedih. So dari situ dalam buku ni pun ada bagi tahu ada cara macam mana kita nak menjemput anak-anak meluahkan. Kalau tak boleh bercakap melalui terapi apa, melalui teknik apa. Ada yang bagi ada terapi warna. Ada lah teknik-teknik lain macam mana kita nak tahu perasaan anak tu juga walaupun dia tak bercakap dengan kita. So maksudnya dalam buku tu dalam buku ni ubah emosi. Tak silap dalam teknik bank emosi. Sebab Kak Mas baca daripada review. Ada dia tulis dalam buku ni dia ajar juga macam mana kita nak ajar anak untuk meluah emosi melalui teknik bank emosi. Nanti boleh dapatkanlah buku tu, kita tengok macam mana sebenarnya teknik bank emosi ni. Betul Sada? Betul. Ada. Saya rasa ni deposit emosi ke bank emosi? Bank emosi. Nanti bacalah. Ya Allah. Okay tu dari sudut cikgu lah. So, memang general lah kan. Yang bestnya bila saya baca buku ni, Dr. Rozan Nizam ni dia sentuh benda-benda yang topik yang penting dan tapi orang selalu pandang enteng, pandang mudah. Ataupun dia selalu macam contohnya dia dah jadi isu tapi orang akan nampakkan benda tu macam satu masalah. Tapi sebenarnya itu benda yang masalah yang boleh di-counter lah. Which is sangat penting lah kan. Semua tu lah, tak ada contoh semua yang dalam yang kita sembang tadi tu. Sebenarnya kalau dari pandangan kita maybe benda tu masalah, tapi daripada pandangan seorang psikiatris dia boleh nampak benda tu ada jalan dia. Macam mana kita nak masuk ke dalam emosi anak-anak tu dan macam mana kita nak treat benda tu. Betul. Okay. Maksudnya buku ni dia seolah pintu lah untuk kita kan. Betul. Nak menyelami masuk emosi anak-anak. Betul. Sekarang betul Kak Masira. Jadi dari sini lah Kak Masira. Betul, saya teringat lah one of point yang Dr. Rozan Nizam ada sebut lah. Okay, contohlah kalau anak-anak marah, kita selalu ambil jalan mudah nak terus marah, nak terus macam judge ataupun terus macam kita gunakan kuasa veto kita as orang yang lebih besar. Ni kan saya kan. So kita guna kuasa kita as orang yang besar untuk counter benda tu kita macam dengan cara marah, arahan kuasa veto ataupun terus macam kau kena follow aku. Tapi yang bestnya Dr. Rozan Nizam ada tekankan yang macam bila kita guna counter nak faham ni sebenarnya itu ialah satu teknik tau, which is tak semua orang sanggup berkongsi jiwa untuk memahami orang lain. Ataupun dia macam ni, langkah nak faham orang lain tu ialah satu proses yang panjang dan kadang-kadang kita rasa macam ya Allah complicatednya, mana sih aku nak faham budak ni. And then kita ambil jalan mudah macam mudah terus marah, terus macam attack, terus buat gitu kan. Tapi cara tu memanglah nampak macam berhasil sekejap dan dia juga boleh bagi kesan jangka masa panjang, which is akan menyebabkan dia rasa kena kena macam down, rasa low self esteem, rasa apa tu? Macam sebab dia tak di-guide dengan betul macam mana cara nak mengurus emosi dia masa tu, betul tak? Ya, betul. Masa ada baca
satu artikel ni dekat Facebook, dia seorang ibu lah. Dan anak dia sangat nakal, ada 4 orang. Okay, dia kata, saja nak share sikit tau. Macam relate dengan topik Saadah ni. So dia macam, mak dia ni tengah solat. Lepas tu anak dia baru balik daripada taman main kat luar, tak pakai slipper. Lepas tu masa dia tengah tahiyat akhir tu, anak dia tengah berlompat dekat atas katil. Cuba bayangkan katil tu berwarna putih, anak dia daripada luar tak basuh kaki, lompat-lompat atas katil. Kalau Saadah rasa apa? Oh, of course first. Memang kita akan rasa macam ya Allah naik angin lah. Nak geram lah kan. Tapi so mak dia cerita ni, dia dalam tahiyat akhir ni rasa nak marah. Tapi lepas dia bagi salam tu, dia istighfar, dia duduk sejenak, dia kata kalau aku marah, tak ada, kalau dia marah maksudnya dia akan bagi kesan kepada budak tu. Maksudnya dia hanya dapat marah tapi dia tak dapat belajar daripada apa yang kesalahan yang dia buat tu kan. So lepas bagi salam tu, dia duduk sekejap, dia istighfar, lepas tu dia panggil anak dia. Contohlah anak dia Ahmad. Okay, Ahmad cuba ke sini. Okay, cuba mak dia tanya, Ahmad tahu tak apa yang Ahmad buat salah? Okay, lepas tu dia kata, oh Ahmad lompat-lompat atas katil, tak basuh kaki. So benda tu dia acknowledge benda tu salah. Tapi cuba kalau bayangkan, kalau kita terus marah budak tu tak tahu pun apa yang salah yang dia buat kan. So last macam Saadah sebut tadi, last dia akan jadi seorang yang macam pendam. Oh kenapa ibu marah, kenapa aku buat salah apa, dia tak tahu apa yang dia salah kan. So kalau macam kita jadi ibu yang macam ibu tadi, maksudnya kita panggil dia, slow talk macam apa salah dia. Okay, so kita bagi tahu dia, okay lepas ni tak boleh buat macam ni, lepas masuk rumah kena basuh kaki, kena mandi dulu. Okay, so macam itulah sebenarnya cara kita nak deal dengan anak kecil kan, Saadah. Betul. Sebab macam Saadah sebut tadi, dalam 6 tahun pertama ni diorang tak tahu benda apa yang salah, benda apa yang betul. Semua benda yang orang, apa yang dia nampak, apa yang dia terima, dia akan terima je dulu. So dia tak tahu mana salah, mana betul. Contoh lah kalau macam budak kecil kan, kalau dia macam cakap benda merepek, kita rasa benda tu lawak. Dia pun rasa macam, oh benda ni lawak lah, benda ni tak salah. Sedangkan perkataan yang disebut tu, perkataan yang salah kan. Okay, so sebenarnya kat situ lah sebenarnya kita kena betulkan, betul tak? Betul. Kita tak boleh nak mengiyakan benda tu. Kalau kita macam gelak, dia rasa macam oh benda ni tak salah, so boleh buat lagi. So dia panggil mak dia, contoh panggil mak dia aku engkau. So dia tak rasa benda tu salah. Sebabnya tak ditegur dengan baik. Ataupun sebab orang mentertawakan, rasa terhibur dengan perkataan tu. So dia tak rasa benda tu salah. Okay, tu Kak Mas cuba concludekan sedikit lah based on penceritaan Saadah tadi. Betul. Penceritaan contoh yang sangat baik lah Kak Mas kan. Memang sangat baik. Contoh yang sangat baik. Okay. Betul lah, setuju lah macam saya kan tak jadi mak ayah lagi tapi saya ada anak buah. Tapi macam memang kan bila anak buah tu masih umur dia setahun lebih, bila masa dia umur setahun lebih tu, dia betul lah kan, memang anak ni sifat anak ni dia buat apa yang dia nampak, dia follow, bukannya apa yang kita cakap. Sebenarnya memang benda tu memang real lah. Lepas tu macam Kak Mas tadi cakap kan, memang bila kita buat, kita gelak, kita react kepada tu, dia ingatkan kita suka. Lepas tu dia buat lagi. Dia buat lagi. Lepas tu kita pun ingatkan, kita pun macam nak marah dia. Kita macam nak marah dia macam, kita dah cakap tak boleh salah semua tapi dia tak faham juga kan. Kenapa kan? Macam, ya Allah peliknya aku nak explain. Tapi hakikatnya itu bukan cara dia. Tak ada nak marah lah budak tu, tu bukan cara dia kan. So bila saya baca buku ni saya macam okay, faham lah yang okay sepatutnya tak boleh buat macam ni. Dia bukannya degil, dia bukannya tak nak dengar cakap. Cuma salah cara. Macam tu. Salah cara tu tapi kita sebagai orang dewasa tak tahu macam mana nak tackle masalah tu. Macam mana kita nak masuk dalam dia punya dunia. Betul tak? Ya, betul. So bahasa macam bila kita dengar kadang-kadang saya macam banyak kali saya rasa ya Allah kan. Aku harap, saya cakap ya Allah aku harap aku boleh faham lah bahasa budak-budak ni. Bahasa kanak-kanak ni apalah yang dia cuba nak sampaikan dia. Di sebalik dia nakal, dia nak attention, dia menangis semua tu kan. Tapi betul lah jawapannya memang ada pada psikologi kanak-kanak tu. Sebab nama pun psikologi, kajian kepada tingkah laku, emosi dan juga pemikiran dia. So ada explanation dia lah macam tu. Okay, instead of kita terus buat penilaian sendiri, kita fahamkan dulu daripada sudut orang. Okay, Kak Mas, kita masuk kepada perspektif yang ketiga kan? Okay, teruslah ketiga ke keempat terus ke? Boleh juga. Kalau boleh sekali kan. Okay, insyaAllah. Okay, so untuk yang perspektif
mental ataupun person yang ada masalah trauma masa kecil. Yeah. Okay, Okay, topik yang ketiga ni dipersilakan. saya sangat suka dah part yang ketiga ni sebab sangat dekat lah dengan diri saya. Okay. Kenapa saya cakap buku ni patut dibaca dan dibeli oleh seseorang yang ada masalah kesihatan mental ataupun dengan traumatic event atau childhood trauma lah kan. Sebabnya buku psikologi si kecil ni, kalau rangkuman dia, Dr. Razanizam banyak sentuh tentang emosi tau. Okay, di sebalik punca kepada isu kesihatan mental ialah atau traumatic event tu, kebanyakannya, saya cakap realiti, kebanyakannya orang yang ada kesihatan mental terganggu ni, kebanyakannya dia mesti ada relate dengan dia punya childhood. Ada dia punya history childhood. Mostly, tak semua tapi mostly. Okay, saya bagi tahulah realiti. Kalau contoh kita lalui jumpa psychiatrist atau psychologist lah, clinical psychologist lah, especially. Ni saya bagi tahu kalau kalian yang tak pernah lalui proses jumpa clinical psychologist Okay, benda pertama antara benda yang akan ditanya oleh clinical psychologist ialah kita punya history tau. Dia ambil history taking tu. History taking tu dia ambil daripada kita kecil sampai dah kita besar. And then dia memang ambil tahu every event dekat hidup kita, especially the traumatic event yang berlaku dalam hidup kita daripada kecil sampai besar. And mostly memang orang tu memang ada zaman kecil dia yang ada traumatized. Okay. Lepas tu, kenapa saya cakap traumatized? Sebab orang yang ada traumatized, dia akan bagi kesan kepada emotional impact. Kesan emosi. Bila dia start daripada kecil, dia jadi kesan emosi yang sangat panjang. Berpanjangan bahawa ke besar dan jadilah ia impact kepada sakit mental. Yang macam tu. Sebab apa dia jadi sakit mental? Sebab bila kita besar, kita punya stressor lagi besar, lagi tinggi. So kita jadi benda tu, dia jadi tekanan yang sangat tinggi menyebabkan kita masuk kepada dunia separuh sedar tadi. Kan saya cakap masa kita kecil kita banyak guna separuh sedar. So bila banyak sangat stressor kita masuk kepada dunia separuh sedar tu. So banyaklah kita membuka balik memori lama atau membawa kepada kisah-kisah lepas macam tu kan. Okay, lepas tu bila baca buku ni memang daripada awal memang doktor yang bestnya, kenapa saya kata mereka yang ada ni kena baca. Okay, one day saya cerita lah, ni more kepada personal experience lah kan. One day tu saya pergi one day bila masa saya pernah pergi jumpa seorang clinical psychologist ni, dia ajar saya satu teknik tau. Okay ni, so sekarang ni saya akan ajar kepada kalian pula cara teknik ni. Okay, orang yang, teknik ni tak semestinya orang yang ada isu kesihatan mental je. Mungkin kalian yang ada traumatized ataupun history childhood boleh juga apply. Okay, dalam diri kita ada 3 karakter, bukanlah karakter, 3 sifat ni lah. Satu, parenting, kedua adulting, ketiga inner child. Okay, saya ulang Yang pertama, parenting, kedua, adulting, ketiga inner child. Okay. Inner child. Inner child, yes. Okay, dalam diri kita always ada inner child, maksudnya sifat kanak-kanak kanak-kanak dalam diri. Okay, bila kita besar, biasa kita kecil, inner child kita kuasai kita kan. Bila kita besar, kita adulting and then kita parent lah, jadi parent. Okay, apa yang apa yang clinical psychologist tu ajar saya, macam mana awak nak atasi awak punya childhood masa, kan saya ada childhood traumatized juga kan. Masa saya cerita lah macam zaman kecil saya macam mana, dia pun ajar why not you reparenting. Saya guna ayat dia reparenting you punya inner child. So instead of kita situasi dalam childhood trauma. Saya bagi situasi dalam childhood trauma. Masa tu kita kecil-kecil. So bila kita kecil, kita rasa sifat anak kecil macam mana? Seorang yang lemah, betul tak? Seorang yang lemah, kita bergantung tak mampu pada nak orang, kita ada kuasa, kita rasa
anak kecil macam mana lagi? Kita rasa hopeless, kita rasa apa lagi perasaan anak kecil? Kita rasa ketakutan kan? So that's why lah kita perlukan ibu bapa kita sebenarnya, sebab ibu bapa kita sebagai tempat pelindung kita. That's where kita rasa selamat. Itu secara nature dia. Anak kecil punya sifat dan kenapa kita perlukan ibu bapa. Okay, macam tu. Tapi what happen bila benda tu tak berlaku? Sama ada kita mendapat ancaman daripada ibu bapa kita sendiri ataupun daripada kawan-kawan atau penjaga anyone ataupun daripada taska atau tadika tu sendiri. So what happen bila kita anak kecil, bila kena terancam, kita rasa teraniaya, betul tak? Kita rasa tak secure. Betul. Yang 4 tadi tu, kita tak rasa tak selamat, kita rasa tak secure, kita rasa tak dilihat, semua tu hilang. Padahal 4S tadi tu basic kan? Tapi benda tu semua hilang sebabkan childhood trauma tu. So what happen bila kita perlu reparenting diri kita, bila saya baca buku ni, saya macam faham, saya boleh faham macam, oh rupanya masa aku kecil aku perlukan benda ni. Tapi bila benda tu terbawa sampai ke besar tak dapat. So bila besar, bila kita nak reparenting diri kita tu, so sebenarnya masa tu lah doktor tu tak ajar macam mana saya nak reparenting diri saya. Cuma dia cakap awak kena jadi parent kepada diri awak. Faham tak? Kepada diri awak yang ini cara awak yang dah terluka sendiri. Yes. Okay. So bila saya baca buku ni, saya rasa oh rupanya ini yang aku kena buat pada diri aku. Okay. Okay. Saya boleh cakap macam ni lah. Apa yang berlaku pada diri kita masa kita kecil, kita tak boleh nak ubah. Kita memang tak boleh nak ubah zaman kita. So what we can do ialah kita boleh pilih untuk stop the cycle. Terus bergerak ke hadapan. Dalam masa yang sama, kita tak boleh ubah masa belakang, tapi kita boleh ubah masa depan dan sekarang. So kita boleh pilih untuk stop the cycle, lepas tu move forward and then be a better person. Okay, first kenapa saya cakap stop the cycle? Okay, stop the cycle ni maksudnya bila kita ada traumatic event dalam diri kita, childhood lah kan. So benda tu dia akan turun kepada anak-anak kita tanpa kita sedar. Traumatized tu dia akan turun tau kepada anak-anak kita tanpa kita sedar. Daripada segi kita punya traumatized tu, dia akan effect kepada cara kita dia akan effect kepada relationship kita dengan anak-anak, dengan orang lain. Yes. Lepas tu tanpa kita sedar, cycle tu dia akan saya cakap berulang. Berulang lah, memang berulang lah. Okay. Second, apa saya cakap, move forward tu maksudnya kita tak boleh, it's not fair lah saya cakap, tak adil untuk cakap, untuk orang lain cakap alah benda tu dah lepas, kau move forward je lah. Tak. Memang sebab saya faham memang sangat sakit kalau bila kita ada childhood traumatized. Okay, macam tadi lah saya cakap kan. Masa kita kecil, kadang-kadang bila kita besar, kita nampak apa yang berlaku pada orang budak kecil tu nampak macam kecil. Macam benda ni benda kecil je, kau tak boleh move ke. Tapi masa kita kecil tu, budak kecil rasa benda tu besar. Okay, benda tu budak kecil rasa benda tu besar. So kita tak boleh deny. Bila kita deny, dia akan menyebabkan kita rasa lagi sakit sebenarnya. So what happen is, first, macam mana lah saya bagi tahu macam mana reparenting inner child tu. First, acknowledge keperluan diri sendiri, yang inner child tu. So macam mana awak nak acknowledge? Buku ni sangat terangkan apa keperluan awak masa zaman kanak-kanak tu. Bukan setakat part S. Memang daripada first episode, first tajuk sampai last, memang Dr. Rosanina macam explain lah macam antaranya saya share sikit. Okay. Dia cerita tentang apa tu? So maksudnya buku ni bukanlah hanya untuk ibu bapa kepada anak-anak, tapi untuk mereka yang ada masalah tekanan ni. So bila baca buku ni kita dapat cara macam mana kita nak reparenting kita punya inner child tu. Yes. Betul? Yes, reparenting inner child tu. Okay, so kat dalam ni ada share lah kan beberapa teknik macam mana kita nak treat kita punya jiwa kecil tu lah kan.
dia tak bagi tahu direct, tapi kita yang kena apply benda tu dekat diri kita. Dia macam ni, okay. Okay, saya sambung kejap macam tadi kan. Okay, bila kita dah acknowledge need tadi tu, keperluan kita dalam diri, dalam as a child tu. Yang kedua, bila kita dah acknowledge, kita kena fahamkan diri kita, fahamkan diri kita daripada perspektif masa diri kita kanak-kanak. Macam tu. So dalam buku ni ada bagi tahu macam kenapa faktor, kenapa awak terluka, kenapa, apa punca kesihatan mental. And dia bagi tahu kenapa awak rasa macam ni dan apa ni. So dia explain banyak tau. So kita rasa bila saya baca buku ni, saya rasa macam kita punya inner child tu macam dipujuk. Macam dipujuk. Macam dipujuk. Macam dia explain lah macam awak rasa sini sebab gini. And benda ni cara nak counter macam ni. Terjawab. Terjawab, yes. Banyak benda terjawab. Okay. Lepas tu bila kita dah fahamkan diri kita, yang ketiga, point ketiga ni kalau penting daripada lah. perspektif seorang sakit. Okay, point yang ketiga ni, point ketiga ni lah. Okay, compensate. Okay, ayat dia compensate. So, compensate the loss atau the lack childhood atau teenagers. Faham tak? Gantikan balik zaman kanak-kanak atau teenager, zaman remaja awak yang dah hilang tu. So, contohlah. So, gantikan apa yang kita dah lost masa dulu, kita give back kepada diri sekarang. Yes. Bagi kita diri sekarang. Sebab apa? Tak ada orang lain yang boleh bagi selain daripada diri kita sendiri sebenarnya. Which is sebab kita yang faham diri kita. Happen. Apa? Sebab kita je faham apa yang kita lack, apa yang kita rasa. So kita, bila kita baca tu kita rasa mana lack yang aku lack selama ni, apa yang aku rasa selama ni. So sekarang ni masa untuk kita bagi balik apa yang kurang tu dan compensate balik dengan apa yang pernah hilang sebelum ni. Macam tu? Yes, betul. Yes, betul Kak Man. Okay, contoh lain. Kalau saya bagi ambil satu point lain. Contoh 4S tadi lah. Contohnya kita tak rasa selamat, tak rasa safe atau secure tu. So kita rasa benda tu hilang. So masa kita besar, kita bagi satu keadaan yang selamat pada diri kita. And cakap pada diri kita, yang aku akan jaga kau, aku akan protect kau. Masa kecil kau tak dapat benda ni, tapi aku akan bagi benda ni masa kau besar. So benda tu, bila kita yang take over situasi tu dan kita yang ambil tanggungjawab tu, kita akan rasa memang dia lain tau feeling dia. Sebab dia macam ni lah situasi dia Kak, bila kita masa inner child tu, bila inner child tu terluka, dia tend to rasa kecewa dan neglect diri dia tau. Dia abaikan diri dia. Situasi dia, apa yang berlaku, dia abaikan, dia rasa abaikan diri dia. And dia, bila dia abaikan diri dia, dia ibarat macam dia tak sayang diri dia dah. Dia rasa macam dia dah kecewa dengan diri dia. Situasi dia berlaku macam tu tau. Tapi bila macam give up lah, give up dengan diri sendiri. Yes, give up dengan diri dia, yes. Sebab benda tu berlaku kan. So bila dia choose untuk move forward, dia nak reparenting diri dia. So dia yang take over peranan mak ayah yang dah hilang tu. So dia yang take over dan there's saya cakap yang masa tu lah dia akan heal. Masa tu lah dia akan lebih rasa better sebenarnya. Sebab dia dah get diri dia. Dia dah ada control over diri dia. Macam tu. So benda tu one of it lah. Situasi yang berlaku lah. Self-love. Self-love lah. One of it. Okay. Lepas tu so tu teknik yang sangat membantu lah. Saya rasa teknik tu sangat-sangat membantu. Walaupun first time lah dengar ni, Kak Mas first time dengar. So macam maybe teknik yang Saadah share ni mungkin boleh bantu sahabat-sahabat yang lain yang sekarang ada tekanan dan kita tak tahu macam mana nak bantu. Okay, so mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang tengah menonton saat ini boleh sharekan teknik ni kepada kawan kita tersebut ataupun mungkin diri kita sendiri yang rasa tertekan sebab tak adalah nak kata kehidupan seharian kita tu tenang, tak stres kan. Tapi bila dengar ni macam so dia kena bermula dengan diri sendiri. Kita tak boleh nak harapkan orang lain untuk faham kita sebab kita je tahu kat mana lack dalam jiwa kita.
Betul? Okay. Sangat betul. Teknik ada. Teknik Okay. yang sangat brilliant lah. Wah. Okay. Itulah panggil psycho. Kena pandai twist. Okay. Alright. Okay. Hmm, Okay, tu yang okay. yang ketiga kan. Tak ada nak terus kepada yang terakhir daripada perspektif seorang pemimpin. Boleh? Okay. So, Okay. Kita ada boleh Tapi last word daripada yang survivor tadi tu. Okay, sorry. Saya boleh cakap sini lah. Bila kita pilih untuk kutip balik our broken pieces daripada kita punya history atau past, and kita pilih untuk kutip kita punya broken pieces tu dan kita pilih untuk tampal, dan pilihan tu lah sebenarnya menjadikan kita daripada seorang mangsa kepada seorang survivor. Sebenarnya. Wow. So, So instead of being a victim, choose to be a survivor. From that book lah, from this book. So choose to reparenting. So dia seolah macam bagi kita jalan keluar lah kan. Ataupun dia macam dia adalah satu choice kepada kita, sama ada kita nak terus duduk dalam rasa tu ataupun kita nak keluar. So kalau untuk keluar tu pun kita perlu ada ilmu. Bukanlah kita kata aku nak duduk macam ni je. So aku mengharapkan aku tak stres. So benda tu salah kan. So macam a good way lah Saadah mencari keluar dia. Rasa so I'm proud of you. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi kepada yang terakhir sebab masa pun agak mencemburui. Okay, apa buku ni yang membantu kita dari perspektif seorang pemimpin? Mungkin Saadah boleh share sikit. Okay, sikit lah rekat. Okay, itulah rasa sikit je tu. Okay, daripada seorang pemimpin lah kan. Okay, saya sukalah untuk sifatkan pemimpin ni sebagai, saya suka istilahkan sebagai ibu bapa ekspres atau ibu bapa angkat. Okay. So, siapakah pemimpin ini? Pemimpin ni ialah antara contohnya kan. Antara contohnya ialah Nukobak, Nakibah, pemimpin dari segi contohnya eksekutif ataupun pemimpin-pemimpin organisasi dalam situasi di mana dia ada anak buah di bawah dia. Okay, bila dia ada anak buah, macam saya phrasekan tadi, si kecil tu bermaksud orang yang memerlukan bimbingan. Orang yang masih memerlukan panduan, orang yang masih memerlukan tunjuk ajar. Jadi, bila kita jadi pemimpin, kita perlu jadi ibu bapa ekspres kepada anak-anak buah kita ni, anak-anak jagaan kita ni, kepada anak madu'un kita ni lah, anak usrah kita ni semua tu kan. So, and salah satu sifat pemimpin tu sendirilah, dia perlu ada sifat ibu bapa. Sifat ibu bapa ni lah, relate tadi lah dengan keibu bapaan tadi kan. Which is kena apply lah 4S semua tu. Sebab dia macam ni, apa yang membezakan seorang pemimpin dengan seorang bos? Kalau bos, dia arah, dia yang dia tahu, dia bagi arahan, dia nak kerja siap, settle. Macam tu. And then dia marah, kau silap marah, macam tu, settle. Tapi apa yang akan jadi, stress lah, pressure and then satu dia letakkan pressure kepada anak buah tu. Second, anak buah dia takkan membangun. Macam analogi yang saya bagi, contohnya pokok. Pokok kalau kita bagi tekanan, dia akan terbantut. Betul. Okay. Walaupun dia hidup tapi dia terbantut. Tapi kita tak nak lahirkan pokok-pokok yang terbantut. Kita nak lahirkan pokok-pokok yang terus membesar, memekar, subur, yes. Terus menjadi orang yang bermanfaat kan. Bagi buah, lebat. And then walaupun dia terbantut sekalipun, biarlah dia terbantut sebabkan nature dia. Maksudnya dah tua. Dah sampai masa nak pencen macam tu. So bukannya sebab kita. Okay, so one of it bila kita macam saya lah, saya pernah jadi, saya tak adalah pandai sangat jadi ketua pemimpin, tapi pernah lah dapat taklifan jadi pemimpin tu. Sebenarnya kita kena jadi nukobak ke apa ke. Masa tu saya tak faham tau. Macam saya ingatkan kalau kita jadi ketua ni, kita nak arah je, kita nak kerja settle. Tapi saya bukanlah mengarah, cumanya saya macam ada expectation yang macam kenapa dia tak buat kerja dia. Kita bos kan, ketua kita macam kenapa dia tak buat kerja dia, macam dia tak ada common sense ke kan. Tapi kita tak tahu macam mana nak buat teknik, macam mana kita nak kerahkan dia untuk dia buat kerja dia. Dia ada kesedaran tu.
Yes. So kat situ saya rasa macam penat tau. Kita fikir macam mana lah nak macam nak gerakkan semua tu. Tapi bila saya baca buku Psikologi Si Kecil ni, saya macam nampak yang rupanya bila kita jadi ibu bapa ekspres ni, kita sama je. Kita kena faham anak buah kita, kita kena selami orang bawah kita kena jadikan dia tu macam anak-anak kita. Macam tu. So perlukan didikan, tunjuk ajar. Perlukan didikan, yes, tunjuk ajar. Yang juga kasih sayang sebenarnya kan. Yes, perlukan kasih sayang. Okay, kalau perasan, a good company, dia ada a good HR. Ada good human resource pengurusan kemanusiaan, sumber manusia. Sebab apa? Kita nak jaga manusia ni bukannya sehari dua. Kita nak jaga long term. So perlunya selagi mana dia terlibat dengan HR, pembangunan manusia, that's why dia perlu ada sifat keibubapaan ni. Bila ada sifat keibubapaan, dia kena ada sifat apa? Nurturing. Kena tahu nak develop orang, kena tahu nak bagi motivasi. Benda tu, nak faham benda tu, kena faham dia punya psikologi. Okay. Lepas tu, one of thing yang saya rasa macam memang sangat relate lah dengan grup pimpinan ni, bila macam doktor ni cakap yang ibu bapa peranan dia sebagai pengkalai kepada anak-anak. Okay, pengkalai kepada anak-anak. Dunia ni macam tempat main dia, tempat dia explore. Sama juga macam organisasi. Contohnya, anak buah kita buat kerja apa semua, dia buat silap, kita kena jadi orang yang dia tahu nak cari balik. Kita kena jadi orang yang dia tahu nak depend on. Yes. That is a good organisasi and a good leader lah. Bila anak buah dia boleh back to diri dia, boleh bergantung kat diri dia, boleh berharap dekat dia, that's where peranan tu berfungsi lah macam tu. So itu dari sudut pemimpin lah. Okay lah itu. Okay. Alright. Itu saja. Itu saja part perspektif saya malam ni. Rasa macam terpanjang pula. Betul lah. Perkongsian daripada Saada. Kalau macam kita tengok buku ni, Psikologi Si Kecil, kita hanya nampak daripada kacamata seorang ibu bapa ataupun family. Tapi apa yang Saada bawakan hari ni sangat-sangat luar biasa yang kita tak terfikir pun daripada pandangan seorang guru, daripada pandangan seorang pesakit, secretary dan daripada pandangan seorang pemimpin ataupun leader dekat universiti ataupun dekat tempat kerja. So dia sebenarnya buku ni sangat luas lah interpretation dia. Dia based on siapa yang membaca benda tu dan macam mana kita nak apply benda tu dalam hidup kita. So dia tak terhad kepada seorang ibu bapa sahaja. Okay? Alright. So kita terus kepada soalan mungkin. 1-2 soalan. Okay, kita buka 1-2 soalan sebab 10:30. Kita jawab 1-2 soalan. Okay, so soalan yang pertama. Imam Muda Fadli, abang. Adakah menakutkan anak dengan perkara hantu dan mistik bakal mengganggu perkembangan psikologi anak? Okay, so salah tak kalau ibu bapa cakap, okay jangan masuk bilik tu ada hantu. Sedangkan kita tak nak dia pergi je tapi kita gunakan analogi yang macam tu, kita guna alasan yang macam tu. Adakah benda tu akan membantukan psikologi anak ataupun bagi kesan kat anak punya psikologi? Macam mana Saada? Wow, Masya Allah soalan. Okay, yang pertamanya saya bukanlah pakar psikologi atau psikiatris. Tapi jawapan saya ni dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak lah. Mau kepada pendidikan awal kanak-kanak, bukan psikologi tau. Sebab konteks tu berbeza. Konteks psikologi dengan pendidikan berbeza. Okay. Dia ada yang sama tapi dia berbeza, masih berbeza lah macam tu. Okay, adakah menakutkan anak dengan perkara hantu dan mistik bakal mengganggu perkembangan psikologi anak? Jawapan saya dia akan, okay macam ni, saya boleh cakap dia bakal mempengaruhi, ayat dia mempengaruhi ingat frasa tu penting, mempengaruhi perkembangannya, dia mempengaruhi dari sudut apa? Daripada sudut dia punya keterampilan diri. Dia punya keyakinan, dia punya sudut pandang dalam kehidupan. Sebab apa? Dia mempengaruhi lah perkembangan psikologi daripada sudut keterampilan diri, keyakinan dan juga emosi.
Okay, sebab apa? Yang pertamanya, kita tak nak takutkan anak. Kita tak nak anak ada perasaan takut pada perkara hantu dan mistik ni. Sebabnya kita tahu perkara hantu dan mistik ni sepatutnya kita takut pada Tuhan. Sebab dia akidah yang kita sepatutnya kita ajar dia takut pada Tuhan instead of takut pada hantu. So bila kita dah cakap benda tu daripada kecil, okay, kata-kata kita lah, especially kalau kita ni parent atau cikgu, lagilah dia akan dengar and then dia akan ulang-ulang benda tu. Second, punya keterampilan diri dia, dari segi keyakinan diri dia lah. Bila dia ada perasaan takut yang tidak bertempat, tidak sepatutnya tu, akan mempengaruhi lah. Okay, ganggu atau tidak tu, dia depends kepada anak juga tau. Kalau ada anak tu, personality dia memang takut hantu, takutlah, dia akan effect lah. Kalau anak tu tak takut hantu, dia tak akan bagi masalah sangat lah, macam tu. Sebab long term dia boleh dibetulkan balik lah macam tu. Okay. So sebenarnya dia Okay, tak apa. Okay, tak apa, kita bagi ruang kepada Kak Mas dulu. Okay, satu teori lah saya kongsikan dalam pendidikan. Okay, apa jua perkara yang kita bagi kepada anak-anak, kanak-kanak pada waktu kecil, semuanya akan memberi kesan. Tapi kesan tu memang kesan yang di luar daripada kita punya kuasa lah, luar jangkaan. Sebab benda tu bergantung pada penerimaan anak-anak tu. Sama ada dia nak ambil macam mana. So positif, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Dia depends on anak-anak tu sebenarnya. Sebab kan anak-anak kan personality orang berbeza-beza. So kalau dia ambil secara positif, benda tu akan jadi positif lah. Kalau orang tu, anak tu dia ambil secara negatif, dia akan jadi negatif. So macam mana kita nak train, macam mana kita nak anak tu nak pilih positif atau negatif tu atas kita. Kita mak ayah lah, penjaga ni lah yang kena guide dia. Macam mana nak tanam belief system tu dalam diri anak-anak. Okay, saya sambunglah terus pada soalan kedua. Soalan daripada Cik Ros Cik Ros ni sahabat saya adalah introvert Asia. Soalan dia, apakah tindakan guru apabila hadapi pelajar yang tidak mahu langsung bercakap di tadika sedangkan di rumah anak itu bercakap? Adakah ia berkaitan dengan personality? Masya Allah soalan ni. Okay. Soalan sangat best Okay. Kalau saya sendirilah, kalau bila saya jumpa anak-anak yang dia tak bercakap di tadika atau taska, okay, langkah pertama yang kita kena buat as guru lah, kita kena buat, okay, dia kena tengok first, kalau situasi dia baru masuk sekolah, yang pertamanya boleh jadi ialah faktor adaptation, faktor adaptasi. Dia tak kenal kawan-kawan lagi, dia tak biasa dengan situasi lagi, dan dia tak kenal lagi cikgu, dia tak blend in lagi, dia tak ada sense of belonging lagi. So boleh jadi dia tak bercakap sebabkan dia tak rasa nak cakap lah. Dia tak rasa nak cakap sebab dia tak, orang tak kancing, tak kenal, tak rasa selesa, so dia pilih untuk diam. Okay, second, bila dah, so benda tu kalau dia tak bercakap, it's okay. It's normal sebab dia tak adapt lagi. So masa tu kita cikgu jangan terus macam buat analisis dan spekulasi and then conclusion sendiri yang dia ni tak bercakap sebab apa? Sebab dia ni memang tak bercakap sebab dia ni pendiam, ataupun dia tak bercakap sebab dia takut. Dia tak bercakap atau sebab gini. Sebab belum tentu lagi and boleh jadi banyak faktor lain. So jangan terus buat spekulasi, perhatikan dulu. Cikgu tu perhatikan dulu tingkah laku dia. So masuklah second week, third week, minggu ketiga, bila dia dah adapt, dia dah kenal kawan-kawan, bila dia dah serasi, barulah masa tu sebenarnya kita akan nampak perubahan tingkah laku dia, which is yang pada first week tu kita nampak dia sangat pendiam, boleh jadi masa second, third week tu sebenarnya dia lah orang yang paling bising. Orang yang paling banyak cakap. Sebab so bila dah berlaku perubahan macam tu, barulah kita tahu yang ini ialah faktor adaptasi. Rupanya dia banyak je bercakap, cumanya tak biasa lagi. Macam tu. So
Lepas tu and then bila kita nampak dia dah cakap okay ni faktor adaptasi. Okay, kalau first, second, third week tu dia tak bercakap juga, boleh jadi faktor dia memang pendiam. Ni memang faktor personality. Which is dalam tempoh yang panjang, dalam macam sebulan 2 bulan dia memang pendiam, tak bercakap. Boleh jadi faktor personality lah, dia memang seorang pendiam ataupun introvert. Macam bila kita macam nak seorang guru, kena faham lah personality introvert ni macam mana. Kalau saya tahu ni Cik Ros ni sengaja bagi saya soalan ni. Okey lah, kalau macam mana seorang guru tu nak faham yang kanak-kanak dia introvert tapi masih bercakap kan. Okay, yang pertama, Okay, yang pertamanya introvert ni bila anak-anak kecil tu dia introvert, dia masih bercakap tapi dalam small circle, kawan-kawan dia kecil. Dia banyak cakap tapi kawan dia kat meja dia je. Dia tak ada nak pergi meja sebelah, meja depan lagi tiba-tiba sembang, tak. Dia sembang dengan kawan kat meja dia je. Lepas tu, dia cakap juga dengan kita. Tapi dia cakap dengan kita tu, dia pergi dekat kita dekat, baru dia bisik je dekat kita. Dia tak ada macam kanak-kanak yang boleh nampak extrovert tu, daripada jauh dia terus menjerit ataupun terus panggil kita. Dia open lah kan, memang social punya person. So itu yang membezakan lah antara dia introvert atau extrovert. Okay, yang ketiga, kalau yang introvert ni, dia duduk dalam cakap dalam circle dia, dia cakap slow dengan kita, and then itulah antara dua ciri yang dominan lah nak tahu dia introvert atau extrovert lah, macam tu. So saya ulang balik lah, first kena perhatikan dulu, analyse faktor-faktor yang kemungkinan. Yang ketiga baru buat conclusion. Tapi tak boleh yang ketiga tak boleh buat conclusion lagi. Ketiga, kalau nampak macam memang dia ni ada masalah ataupun macam dia ni memang tak bercakap, peranan kita kena call parent dia atau tanya cikgu dia yang sebelum ni, tanya dia ni memang pendiam ke ataupun dia ni memang tak bercakap ke. Sebab boleh jadi faktor dia pendiam tu, tak bercakap tu sebabkan dia takut. Dia takut dengan cikgu-cikgu ataupun dia takut dengan surrounding dia. Which is benda tu tak sihat sebenarnya. Ketakutan dekat sekolah tu tak sihat lah sebenarnya. And then yang keempat, bila kita dah tahu daripada parent and history dia, barulah kita boleh macam buat conclusion macam rupanya ni faktor personality ataupun faktor lain lah. Dan sekian-sekian. Okay, macam tu. Come on, welcome back. Okay, sorry. Masalah teknikal sekejap. Okay. Saadah nak jawab soalan lagi ke? Sorry, tak tahu dah berapa soalan Saadah jawab. Soalan Kak Mas dengan Kak Mas satu soalan. Saya dah jawab dua. Satu soalan? Dua soalan. Okay, soalan daripada Puteri Zulaika. Bagaimana ciri psikopat dan dapat mempengaruhi hidup anak tersebut? Psikopat. Soalan yang sangat baik. Okay, macam ni. Bila anak-anak dia lahir, yang pertamanya masa dalam kandungan lagi tau. Masa dia lahir, faktor pengaruh kan ibu bapa kepada anak-anak saya masuk ni, faktor pengaruh ibu bapa kepada anak-anak dia start daripada dalam perut lagi sebenarnya. Okay, dalam perut, masa dalam kandungan, and apa yang berlaku dalam luar kandungan tu semua bagi impact dekat perut tu. Sebab janin boleh mendengar macam tu. So ada kesan. Sejauh mana kita tak tahu. Sejauh mana tu bila kita besar baru kita tahu. Rupanya ada kesan. Kita ingat tak ada. That's why lah adanya kesihatan mental tu. Maksudnya dah ada kesan macam tu. Sebab ada orang walaupun dia dah besar, dia ada banyak faktor history apa semua. Tapi dia dah besar dia tak ada kesan pun. Ada orang tak ada kesan. Tapi ada orang, itulah dia benda ni subjektif. Bila besar baru nampak. Bila dia dah express baru nampak macam tu. So second, psikopat ni bila dia lahir, dia orang pertama yang dia nampak ialah ibu parents dia. So bila apa yang dia nampak dekat rumah semua tu kan dia absorb kan.
Bila ciri Ya. cara mempengaruhi tu sebab dia absorb tadi tu. Dia tiru, dia nampak, dia perhati, dia absorb, dia terima. Itu indirectly. Kalau secara directly ialah cara psikopat tu treat anak dia. Sebab psikopat ni cara dia treat kan, cara dia tingkah lakukan lain sikit kan. So cara treatment tu dia anak tu dia akan belajar, oh ini masa tu kan dia tak tahu yang psikopat ni orang yang salah. Orang yang tak sihat kan. Masa anak tak tahu, so anak tiru je lah. Anak yang kan betul. Macam tu. So dia tiru je lah, dia follow. So effect lah hidup anak tu. And then macam tadi 6 years tu, first 6 years kan ialah footprint kepada anak-anak. Sedangkan benda tu salah. Yes. So first year kan footprint kepada anak-anak. So dia terima dalam keadaan dia tak tahu and dia jadikan benda tu footprint. Itulah cara dia pandang, okay, cara bersosial dengan orang macam tu. Cara berinteract dengan orang macam tu. So dia pun bawa lah kepada besar, ke besar. Macam tu. So bila dia besar, boleh jadi trait psikopat tu ada dalam diri dia sebenarnya. That's why benda tu kalau dia ada ilmu baru dia boleh differentiate lah. Kalau tak ada ilmu, dia akan nampak, oh parent aku pun buat benda ni. Dia rasa benda tu normal. Yes. Yes, dia rasa benda tu normal sebab kan dah ada dalam keluarga dia, dalam rumah dia. Dia dah dibesarkan dengan macam tu. Oh, faham. Alright. Okay, so rasa tak ada dah soalan. So kita boleh direct kepada kesimpulan daripada Saadah. Kesimpulan ringkas sebelum kita tutup. Okay, kesimpulannya sukalah kan untuk saya ketengahkan dua dalil lah daripada Al-Quran. Yang pertamanya surah Al-Hujurat, di mana Allah kata dalam surah Al-Hujurat, tidak aku jadikan manusia kamu berkaum-kaum dan berbangsa kan, melainkan untuk mengenal. Wa ja'alnakum u'uban lita'arafu kan. Okay, first kenal kat situ. Lita'arafu. Jadi Tuhan menjadikan kita semua ni berbeza dan pelbagai untuk kita kenal. So sebenarnya ayat ni sangat penting lah, which is sebenarnya Allah nak kita kenal. So cara kita nak faham, cara kita nak deal tu dengan cara kita kena kenal. So nak kenal apa? Kenal psikologi diri dia. Okay, yang keduanya, psikologi, kenapa pentingnya kita nak kenal psikologi ni? Sebabnya psikologi ni dalam erti kata lain, ia ialah salah satu bentuk pendekatan sebenarnya. Pendekatan kepada nak membimbing, mendidik si kecil tu tadi. Okay, jadi pentingnya pendekatan tu sebenarnya, okay, ia sangat penting sebab kata Allah kata kan, Allah kata kan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke arah jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Jadi orang yang bijak, dia mendekati dengan ilmu. Dia mendekati dengan teknik, strategi psikologi. Jadi macam anak-anak ni sebenarnya ialah madu'un kita. Betul tak? Si kecil ni sebenarnya madu'un kita. Betul. Jadi dekatilah madu'un kita ni, anak kecil ni, dengan kebijaksanaan. Jadi kesimpulannya, kita nampak macam sedikit yang usaha kita lakukan. Ni kata-katalah saya petik daripada Dr. Rozan Nizam. Sedikit usaha yang kita lakukan, besar kesannya pada mereka pada masa akan datang. Hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT sebagai pendidik, sebagai penjaga, sebagai pemimpin kan kepada orang lain dan juga diri kita sendiri. Anggaplah semua usaha ni, especially nak faham psikologi si kecil ni, sebagai satu ibadah lah untuk ladang akhirat. So kita tuai dekat dunia, tapi kita sambung Kak Mas. Kita tanam kat dunia. Kita tanam kat dunia, menuai dekat akhirat. Terkedu kejap. Okay, itu saja daripada saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Momen Buku dan juga kepada semua yang hadir lah malam ni. Semoga bermanfaat dan selamat membeli dan membaca lah psikologi si kecil. Alright, so kesimpulan ringkas saya boleh konkludkan daripada buku ni ataupun daripada perkongsian Saadah hari ini.
kejayaan ataupun kesihatan mental anak-anak sekarang ni ataupun masa mereka dewasa tu berkait rapat dengan macam mana cara diorang dididik masa kecil. So kalau betul, contohlah kalau benih pun, benih yang mahal kalau tidak dibajai ataupun disemai dengan cara yang baik, dia akan terbantut macam Saadah cakap tadi. Tapi kalau benih yang biasa-biasa tapi kita bajai, kita semai dengan cara yang betul, teknik yang betul, dia mampu tumbuh, subur dan mekar. Kan? Macam tu juga anak-anak kita ataupun kita hari ini, cuba kita reflect balik masa kita kecil macam mana yang boleh menghasilkan diri kita hari ini. Dan didikan ibu bapa taklah nak kata didikan mereka salah, tapi maybe didikan ibu bapa tu betul tapi mungkin disebab di pertengahan jalan tu ada anasir-anasir yang mengganggu perkembangan ataupun development anak-anak tu, contoh macam rakan sebaya dan sebagainya. Dan itu pun adalah salah satu cabaran lah untuk ibu bapa. Alright, so itu sahaja kot daripada kami hari ini. Kak Mas nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Saadah sudi berkongsi pada malam ni. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang setia dengan kita, yang insan-insan yang Allah pilih untuk bersama dalam majlis ilmu ni. Dan minta maaf di peringkat saya, tadi ada masalah teknikal sikit. Dan minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, tersilap kata dan sebagainya. Boleh follow page Momen Buku untuk siri-siri yang akan datang. Dan kita akhiri kita punya live hari ni dengan Tasbih Kafarah dan Surah Al-As. Okay. Okay, saya serahkan kepada MC dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay. Terima kasih kepada kedua-dua panel dan juga moderator. Berikut adalah untuk siri seterusnya My Book Time, iaitu buku hiduplah untuk hari ini bersama dengan panel jemputan saudara Yusran Azim, merupakan mahasiswa Universiti Al-Azhar. Teruskan bersama Kelab Momen Buku Malaysia, follow on notification supaya anda tidak terlepas sebarang update daripada kami. Terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini. Kami akhirkan live di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.